Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih terus memilih Buletin TV3. Saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Tajuk utama pagi ini. Hala tuju politik negara terus jadi tanda tanya. Polis buka kertas siasatan Perhimpunan Ahli Parlimen Pembangkang di Dataran Merdeka. Kediaman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Jalan Setia Bakti, Bukit Damansara, Ibu Negara menjadi tumpuan dengan beberapa kenderaan dilihat masuk sejak jam 8.20 malam tadi. Kenderaan membawa timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut dilihat masuk ke kawasan itu. Terdahulu, kenderaan yang membawa Peguam Negara Tan Sri Idris Harun tiba jam 8.20 malam diikuti kenderaan timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Turut kelihatan kenderaan membawa timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pada jam 8.50 malam diikuti kenderaan Presiden MIC Tan Sri S.A. Vineswaran. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin merangkap Setiausaha Agung Bersatu dan Perikatan Nasional juga dilihat masuk ke kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenderaan membawa pemimpin politik berkenaan hanya dilihat keluar dari kediaman Perdana Menteri pada jam 12.15 tengah malam. Perjumpaan itu diadakan berikutan keputusan UMNO menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin dan PN yang diumumkan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi petang semalam. Dan bagi mengikuti perkembangan di sekitar kediaman Perdana Menteri pagi ini, kita terus bersama Amirul Hakim Lokman langsung dari Bukit Damansara, Ibu Negara. Silakan Amirul. Ya, Nursyah, melihatkan kepada keadaan semalam di mana situasi politik negara yang menjadi tumpuan kembali apabila UMNO telah mengumumkan keputusannya berkenaan penarikan balik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan juga pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini melihatkan kepada di hadapan jalan masuk perkarangan masuk rumah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di mana media masih lagi berkumpul untuk melihat apa perkembangan seterusnya. Daripada boleh saya maklumkan di sini para media sedang berkumpul menantikan perkembangan Perdana Menteri mungkin dilaporkan akan menuju ke Putrajaya dan seterusnya ke Istana Negara bagi meredakan atau menjelaskan apakah mungkin situasi pentadbiran negara ketika ini dan melihatkan pada keadaan semalam juga di mana selepas sahaja sidang media diadakan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semalam dengan beberapa ahli parlimen UMNO juga yang lain menyatakan sokongan bahawa mereka juga telah menghantar surat perakuan yang sokongan yang penarikan balik terhadap Kerajaan Perikatan Nasional diserahkan kepada Tuan Agong. Dan hari ini untuk mengetahui apakah perkembangannya berkenaan di sini pada jam 8.46 pagi tadi dapat saya saksikan di mana sebuah motosikal penunggang pengiring memasuki ke dalam kawasan perumahan berhadapan pintu masuk rumah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dimaklumkan kenderaan yang akan membawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan keluar daripada kawasan ini pada jam 9.30 pagi nanti dan seterusnya akan berlangsung daripada sini hingga ke Putrajaya dan seterusnya ke Istana Negara untuk memaklumkan apakah mungkin yang akan berlaku berkenaan situasi pentadbiran dan juga kemelut yang melanda politik negara ketika ini. Dan untuk itu mungkin mengetahui dengan keadaan seterusnya kita bersama dengan rakan tugas yang berada di Putrajaya ketika ini, Wan Zairul Azri di Putrajaya. Silakan Wan Zair. Baiklah, terima kasih Amirul. Di rumah Perdana Menteri ketika ini saya berada di pintu masuk pekarangan pejabat Perdana Menteri di Putrajaya yang turut menjadi tumpuan media yang berkampung di sini sejak jam 7 pagi tadi. Apa yang boleh saya kongsikan situasinya di sini, kenderaan keluar masuk kaki tangan dan juga pegawai di pejabat Perdana Menteri boleh dilihat seperti rutinnya kerana hari ini adalah hari bekerja.
Kalau kita lihat keadaan di sini juga dikawal oleh pegawai polis dan juga anggota penguat kuasa. Dan seperti yang dimaklumkan seperti semalam, iaitu setiap Rabu lazimnya mesyuarat kabinet akan berlangsung dan difahamkan mesyuarat kabinet tetap diadakan pada hari ini, yang mana difahamkan ketika ini ia tetap akan berlangsung. Bagaimanapun mesyuarat kabinet akan diadakan secara dalam talian. Bagaimanapun perkembangan terkini akan saya bawakan sekiranya mesyuarat kabinet itu tetap atau dibatalkan pada saat-saat akhir. Dan seperti yang sedia maklum susulan daripada kenyataan daripada Parti UMNO semalam, ianya telah memberi satu gambaran bahawa keadaan politik negara ketika ini masih lagi dalam menjadi tanda tanya, apakah kerajaan sedia ada masih lagi memimpin atau sebaliknya. Baiklah, itu sahaja yang boleh saya kongsikan ketika ini kerana perkembangan lanjut akan saya bawakan dari semasa ke semasa. Untuk butirannya di Istana Negara pula, kita bersama dengan Khairul. Khairul, teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Wan Zack di Putrajaya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Langsung bersiaran dari pintu utama masuk Istana Negara ini. Kita bawa kepada anda situasi terkini di pintu masuk Istana Negara ini. Yang sebenarnya kalau boleh saya kongsikan kepada anda, sebenarnya tak banyak perkara yang dapat saya kongsikan. Kerana seperti sedia maklum, sejak semalam selepas pengumuman yang dibuat oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang telah pun membuat pengumuman bahawa UMNO tidak akan mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, apatah lagi dengan penarikan sokongan beberapa ahli parlimen UMNO terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sudah pastinya hari ini tumpuan terarah kedudukan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa telah pun hilang sokongan majoriti. Dan maklumat terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda, kenderaan yang akan membawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan tiba pada jam 11 pagi nanti untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan pertemuan itu dijangka mungkin ada kaitan dengan apa yang berlaku semalam. Bagaimanapun agenda dan juga tujuan utama pertemuan itu tidak dapat kami sahkan buat masa ini. Dan ketika ini para media telah pun berkumpul di pintu utama masuk Istana Negara ini sejak jam 7 pagi tadi untuk kami bawakan kepada anda perkembangan terkini yang terbaik sudah pastinya kepada semua penonton buletin TV3. Dan kita harapkan apa saja keputusan yang akan dapat dicapai semuanya demi kesejahteraan rakyat dan juga negara. Saya kira itu saja laporan yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Kita kembali bersama Nur Syadi Suri Pentas. Silakan. Selamat hormat. Baik, terima kasih rakan setugas Khairul Rizwan Azizan di Istana Negara. Dan seterusnya, Polis Diraja Malaysia PDRM menerima 206 laporan berhubung Perhimpunan Ahli Parlimen Pembangkang di Dataran Merdeka kemarin. Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani dalam kenyataannya berkata pihaknya membuka satu kertas siasatan bagi laporan diterima dan akan memanggil individu terbabit bagi melengkapkan siasatan. Beliau berkata pihaknya mengambil maklum persidangan mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan ditetapkan. Penangguhan itu selaras cadangan Ketua Pengarah Kesihatan serta penilaian risiko semasa dijalankan Kementerian Kesihatan susulan perkembangan penularan COVID-19. KKM berpendapat Parlimen adalah lokaliti berisiko untuk jangkitan. Justeru tambah Datuk Seri Akril Sani, pihaknya menerima maklumat satu perhimpunan akan diadakan di kawasan Parlimen. Mengambil kira pada tarikh itu tiada sidang Parlimen berlangsung dan tiada kewajaran berada di Parlimen. Polis mengambil langkah perlu bagi mengelak sebarang perhimpunan diadakan. Di Parlimen tidak masuk akal. Minggu lepas kawasan Zon Selatan Sarawak meliputi Kuching, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Asajaya, Serian dan Terbedu tidak beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Nasional PPN hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataannya memaklumkan peralihan itu ditangguhkan sehingga penularan kes COVID-19 di kawasan berkenaan menunjukkan tren penurunan. Ini bermakna hanya zon utara yang melibatkan daerah Miri, Limbang, Bintulu dan zon tengah membabitkan Sibu, Muka, Kapit serta zon barat yang meliputi Sarike, Betong, Sri Aman sahaja yang beralih ke fasa 3 PPN hari ini.
Kemarin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan 3 negeri beralih ke fasa 3 PPN iaitu Perlis, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Keputusan itu turut dipersetujui JPBN setelah mendapat nasihat pakar perubatan. Semalam Sarawak merekodkan 494 kes baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 78,211 kes. 2 kematian baru turut dicatatkan sekaligus menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 464 orang di negeri itu. Peralihan ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN di Perlis bermula hari ini disambut baik. Semua pihak memandangkan pengoperasian beberapa sektor ekonomi telah diberikan kelonggaran. Namun sebilangan besar peniaga mengakui mereka belum sedia membenarkan konsep makan di kedai atau dine-in dilaksana di premis mereka. Bersandarkan peningkatan kes harian COVID-19 di negeri itu, mereka mahu mengambil langkah selamat dengan menunggu sedikit masa lagi sebelum membenarkan pelanggan makan di kedai. Ketika ini, mereka mahu meneruskan konsep bungkus dan ambil biarpun jualan tidak sebanyak mana. Apa yang penting, ujar mereka, keselamatan semua pihak agar rantaian jangkitan tidak berlanjutan. Sebab anak saya kecil lagi, selalu saya memang balik habis kerja kan. Bahayalah. Kita pun kena jaga kita punya kedai punya orang jugalah, kasih take away dululah. Stable sikit lah. Sekarang pun belum stable mas. Sekarang tengok polis pun setiap hari pun ada 10 orang dalam. Sebab polis pun bukan besar, polis kecil. Pelanggan juga senada dengan pendapat itu kerana sudah terbiasa dengan konsep bungkus dan makan di rumah. Take away dulu lah. Lepas tengok 1 minggu macam mana cash kalau turun tak apa. Perlu timbang lagi lah macam mana. Namun, ada yang menganggap kelonggaran dine-in memberikan kelegaan dan nafas baru bagi mewujudkan kembali rentak perniagaan positif setelah lama mengharungi fasa survival yang pastinya pematuhan SOP akan menjadi keutamaan. Kita akan ikut pelaksanaan daripada kerajaan Malaysia kalau isu boleh PKP fasa 3 membolehkan customer, membolehkan pelanggan makan di kedai. InsyaAllah kita akan beri peluang. Tetapi bersyaratlah kita akan patuhi SOP. Kelonggaran dine-in antara yang dibenarkan kerajaan kepada negeri-negeri yang memasuki fasa 3 PPN. Setakat ini, Perlis satu-satunya negeri di Semenanjung yang memasuki fasa 3. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Azman Muhammad Yusof, yang mempengerusikan mesyuarat bersama Majlis Keselamatan Negara MKN Perlis malam memaklumkan SOP dan beberapa kelonggaran tambahan bagi negeri itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Polis Kelantan mengesahkan 17 anggotanya positif COVID-19, manakala 84 lagi anggota termasuk keluarga diarah menjalani kuarantin di rumah atau di pusat kuarantin. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiin Mamat berkata, dengan perkembangan itu pihaknya memohon bantuan segera daripada Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Ia bagi mengatasi kekangan dalam penugasan sepanjang tempoh pandemik ini. Katanya sehingga kini 101 individu membabitkan 17 pegawai, anggota dan pegawai awam warga PDRM positif COVID-19 di seluruh negeri itu. Katanya bantuan itu diperlukan berikutan terdapat 2 lagi lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Diperketatkan PKPD iaitu di Tumpat dan Kota Baru bermula tengah malam tadi. Jumlah terbabit menjadikan keseluruhan 32 lokaliti PKPD di negeri itu. Jadi dengan tambahan yang baru ini kita perlu sedikit tambahan anggota selain daripada sekatan jalan raya yang sedia ada di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. InsyaAllah pasukan bantuan ini terutama daripada pasukan gerakan AM yang kita mohon di samping bantuan-bantuan daripada Angkatan Tentera Malaysia dan juga rela di negeri Kelantan. Beliau berkata demikian selepas program perasmian Taman Angkat Amanita Krai Central Park, Kuala Krai di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Krai semalam. Katanya bantuan pasukan tambahan yang dimohon bakal tiba secepat mungkin dari pasukan gerakan AM, rela dan Angkatan Tentera. Pasukan bantuan itu dari negeri lain di Pantai Timur akan bertugas menjaga sekatan jalan, turut membantu menjaga kawasan di Gua Musang.
62% penduduk dewasa di Malaysia telah menerima suntikan dos pertama COVID-19. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Khairi Jamaluddin berkata 31% daripadanya telah melengkapkan 2 dos vaksin. Vaccinations in Malaysia has continued right through August and September. We currently have the highest vaccination rate daily per capita in the world, which exceeds other countries at their peak. And we fully intend to continue with this rate so that we achieve our target of vaccinating 50% of our adult population by Hari Merdeka, 31st of August. Beliau berkata demikian selepas menerima sumbangan 415,000 dos vaksin COVID-19 AstraZeneca daripada Kerajaan United Kingdom semalam. Bekalan vaksin itu dihantar melalui penerbangan Emirates Airlines yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA jam 2.20 petang. Pesuruhjaya tinggi British ke Malaysia, Charles Hay, turut hadir menyambut ketibaan vaksin itu. Sebelum ini, Jepun telah menyumbangkan 998,400 dos vaksin AstraZeneca. Amerika Syarikat pula memberikan lebih 1 juta dos vaksin Pfizer. Arab Saudi turut menyumbang lebih 1 juta dos vaksin AstraZeneca dan China dengan 500,000 dos vaksin Sinovac. 5,434 petugas sektor pengangkutan di Pelabuhan Pulau Pinang menerima vaksin COVID-19 secara berperingkat bermula semalam. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP, Datuk Tan Teck Cheng berkata mereka akan menerima vaksin di Terminal Swettenham Pier Cruise yang dijadikan pusat pemberian vaksin PPV industri pengangkutan. Penerima vaksin terdiri daripada kaki tangan SPPP Penang Port Sendirian Berhad, pekerja sektor logistik dan komuniti berkaitan pelabuhan. Ujarnya, ia bagi memastikan operasi di pelabuhan berjalan lancar mengambil kira petugas berkenaan bekerja sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Tambah beliau, petugas pelabuhan menyalur perkhidmatan penting selama 24 jam sehari tanpa henti bagi memastikan kelancaran pergerakan barangan keperluan kepada pengguna. Dan terima kasih kepada Kementerian kerana mengambil insentif ini untuk memberi petugas kita mendapat imunisasi supaya mereka dapat didindung dan bekerja di barisan harapan dapat dibebaskan jangkitan COVID-19. Ini juga memastikan supaya pelabuhan kita berjalan lebih lancar. Proses pemberian vaksin DPPV berkenaan akan berjalan 27 hari dengan 200 pekerja akan menerima suntikan vaksin setiap hari. Sementara itu, penerima vaksin yang ditemui menzahir penghargaan atas kemudahan itu sekaligus dapat bertugas dalam keadaan selamat. Lepas company register, immediately saya dah dapat respon dah. So hari ni lepas saya register, lepas kena vaksin, so rasa bahagia, selamat. So bila saya balik rumah pun saya rasa selamat. Kalau kita dari segi penyakit itu kita rasa baguslah ambil vaksin ni kan. Untuk masa-masa ke depan kita tak tahu, kita tengok keadaan law pun makin teruk. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Ratusan pemilik perniagaan memanjiri jalan raya di Karachi, Pakistan membantah larangan keluar rumah dilaksanakan kerajaan. Mereka yang hadir termasuk pemilik hotel dan kedai yang terjejas teruk akibat larangan itu. Salah seorang peserta memaklumkan keadaan itu menyebabkan kedudukan kewangan mereka jatuh ke tahap terburuk. Larangan terbabit diumumkan kerajaan bermula Sabtu lalu dijadualkan berakhir 8 Ogos depan. Pemimpin ultra-konservatif Ibrahim Raisi berjanji akan menyelesaikan isu sekatan dikenakan Amerika Syarikat ke atas Iran. Beliau pada masa sama tidak akan mengikat negara itu dengan mana-mana kehendak negara asing. Raisi 60 tahun dijadualkan mengangkat sumpah di hadapan Parlimen Khamis ini. Beliau juga dijangka mengemukakan cadangan senarai barisan kabinetnya pada hari sama. Dalam ucapan pelantikannya, beliau memberi isyarat akan meneruskan rundingan dengan matlamat menghidupkan kembali perjanjian nuklear. Pada masa sama, beliau akan memberikan tumpuan kepada masalah ekonomi negara selain menangani isu rasuah. Raisi memenangi pilihan raya Presiden Jun lalu dengan keputusan 62% undi.
besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Walau apa pun yang berlaku dan walau apa pun keadaan, kita sebagai rakyat perlu terus bersatu hati demi keharmonian negara. Kini keselamatan yang perlu sentiasa diutamakan. Lindungi diri, lindungi semua. Dengan itu, saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.